Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aku rasa dah lama aku tak upload aku punya video. Aku minta maaf sebab sedikit busy. Sebab semua orang dah mula bekerja apabila PKPP berakhir dan bermulalah PKPP dalam fasa pemulihan. Okey, sepanjang aku buat video ni, aku tak pernah lagi bercerita tentang expertise kerja aku dan share kepada korang. So, kepada mereka yang masih belum lagi kenal aku bekerja dalam bidang career services di sebuah universiti tempatan. Untuk topik hari ni, aku nak share 5 tips macam mana korang boleh untuk mendapat pekerjaan di musim COVID-19. Belum aku menceritakan tips-tips macam mana korang boleh dapat pekerjaan ketika COVID-19 ni, aku nak menceritakan sikit secara overall senario tentang pekerjaan dekat Malaysia. Pertama sekali, kalau mengikut kepada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, dianggarkan lebih kurang dalam 297,000 graduan yang akan lahir dekat Malaysia. Memang banyak. Dan mengikut statistik daripada Kementerian Sumber Manusia, lebih kurang 2 juta rakyat Malaysia akan kehilangan kerja ketika pandemik COVID-19. Soalan yang besar selalu bermain dekat fikiran aku, bagaimana fresh grad ataupun graduan yang baru je graduate perlu untuk bersaing dengan pekerja-pekerja yang telah mendapat retrench. Walhal pekerja-pekerja yang kena retrench time COVID-19 ini adalah pekerja-pekerja yang telah mempunyai pengalaman kerja. Dan korang tak ada lagi pengalaman bekerja, bagaimana korang boleh tunjukkan effort untuk menunjukkan anda adalah right talent untuk sesebuah company. Okey, aku sharekan tips yang pertama. Jom. Okey, tip pertama ialah korang kena ada resume yang mantap. Aku selalu tengok graduan-graduan yang baru lahir ni, especially yang aku jaga, kebanyakan resume mereka adalah sambil lewa. Bagaimana aku nak cakap resume mereka sambil lewa adalah mereka tak highlight kualiti yang mereka ada di dalam resume mereka. Sebagai contohnya, mereka tidak berjaya untuk highlight tentang pengalaman internship mereka ataupun pengalaman praktikal mereka di dalam resume mereka untuk company consider yang mereka telah menjalani satu latihan industri ataupun industri exposure during korang punya study. Ini masalah yang utama. Apabila korang menulis resume ni, resume perlu ditulis dengan keadaan korang perlu tunjulkan setiap skill ataupun setiap pengalaman yang ada. Sebagai contohnya, kalau anda pernah menjalani pelatihan praktikal dekat syarikat manufacturing, korang kena tunjukkan apakah software yang pernah korang gunakan dan apakah method yang pernah korang belajar during korang praktikal. Kemungkinan company yang lain yang nak hire graduan fresh grad dalam manufacturing menggunakan software yang sama. So dekat situ mungkin anda menjadi highest priority untuk mereka hire anda. Selain itu juga, korang boleh gunakan pengalaman bekerja part time ataupun pengalaman bekerja ketika cuti semester untuk korang letak dekat dalam resume korang. Kadang-kadang graduan engineering tanya dekat aku, perlu ke letak bekerja di Nando's sebagai contohnya ataupun 7-Eleven sebagai contohnya ketika cuti semester di dalam resume. Bagi aku itu ada satu keperluan untuk letak. Apabila korang ada pengalaman bekerja part time, sudah tentu korang mempunyai skill-skill yang boleh ditransfer ke dalam company. Sebagai contohnya time management, sudah definitely korang kena datang mengikut time yang disediakan. Punctuality itu adalah attitude yang baik. Selain itu juga, kalau korang kerja 7-Eleven, korang ada pengalaman untuk handle duit. Dan at the end of the day, korang kena make sure duit dekat cashier tu balance apa yang ada dalam sistem dengan duit yang ada dekat dalam tray itu. Itu menunjukkan dekat situ juga adalah skill anda, macam mana korang organize korang punya, ensure how detail korang dapat duit daripada customer dan korang return balance to the customer. Itu menunjukkan anda ada ciri-ciri detail. Dan selain itu juga, kalau contoh anda bekerja di kedai makan Nando's, KFC, McDonald's atau sekalipun, korang boleh ceritakan bagaimana korang handle the customer. Macam contoh, hai selamat datang, welcome to McDonald's, ataupun kerja syarikat-syarikat baju macam Uniqlo, selalu korang cakap, hai welcome to Uniqlo. Itu adalah satu
aku boleh cakap korang ada interpersonal skill ataupun communication skill dekat situ. Dan communication skill dan semua skill-skill yang boleh ditransfer kepada company menjadi value added pada degree yang korang ada. Selain itu juga dalam resume korang kena mention tentang co-curriculum activity yang korang join ketika korang berada di zaman universiti. Sebagai contohnya, korang adalah presiden kepada sesebuah kelab. Cerita apa yang korang lakukan sebagai presiden kelab tersebut. Sepanjang tenure menjadi presiden, korang kena buat program-program. Planning ini adalah skill yang boleh ditransfer bagaimana planning skill. Selain itu juga, kalau korang adalah treasurer ataupun korang bendahari kepada satu organisasi, sudah tentu korang mempunyai skill tentang business acumen. Bagaimana korang kena savekan duit kelab nak buat program. Korang dapat satu duit, bagaimana korang kena maintain duit tu supaya cukup. At the end of the day, korang boleh save dan program run. Ini adalah satu-satu pengalaman ataupun experience yang perlu diceritakan. Dan untuk pengetahuan korang, company ni sangat suka kalau nampak lambang-lambang duit. Sebagai contohnya, korang join satu aktiviti ataupun program, korang berjaya mengumpul dana sebanyak RM100,000, RM200,000, menunjukkan ability korang untuk mendapatkan duit itu melibatkan banyak skill yang terlibat. Nasihat aku ialah make sure korang cerita betul-betul dalam resume. Tulis dengan very detail. Kalau contoh buat projek akademik, projek tu perlu diceritakan detail. Projek yang korang buat tu adalah projek apa significant impact projek tu, apa software yang digunakan. Contoh kenapa aku cakap kena mention software, kemungkinan software yang korang guna itu digunakan oleh syarikat-syarikat. So menunjukkan apa? Korang ada value added dekat situ. Okey, selesai tentang resume ataupun CV yang mantap. Tips aku yang kedua ialah quality over quantity. Aku ada sembang dengan graduan fresh grad ni, berapa banyak korang apply kerja. Ada yang mengatakan, oh bang, saya apply kerja banyak, 1,000 contohnya, tapi masih lagi tak mendapat interview. Tapi aku akan come up dengan satu lagi soalan, iaitu company apa yang korang apply, industri apa yang korang apply. Itu adalah soalan-soalan yang perlu untuk korang cari dan buat research. Sebagai contoh, dalam musim pandemik ataupun COVID-19 ni, banyak company ataupun business entity affected disebabkan oleh COVID-19 ni. Jadi korang perlu menjalankan sedikit research, kena tengok company apa yang masih lagi ada hiring, company apa yang mendapat benefit daripada COVID-19. Company-company dan juga industri-industri inilah sebenarnya korang perlu target untuk apply kerana mereka masih lagi hiring. Dan jangan korang apply kepada company-company yang affected kepada COVID-19 ataupun tidak mempunyai hiring, sebab chances untuk korang dapat memang totally zero. So korang kena buat sedikit research industri ataupun company apa yang growing, yang still ada opening, dan korang kena target dan kena apply. Setelah korang tahu company ataupun industri apa yang korang nak attack, nak target untuk hantar, korang kena check apa vacancy yang ada. Setiap vacancy akan diberi JD ataupun job description. Job description tu korang kena study betul-betul apa requirement, sebab job description inilah, JD inilah sebenarnya yang menjadi penentu sama ada engkau ni sesuai untuk buat kerja dia ataupun tidak. Tips aku, apabila korang dah dapat JD ini, korang kena ensure setiap perkataan, setiap keyword dalam JD tersebut perlu ditransfer di dalam resume korang. Sebagai contohnya, JD tentang business analyst perlu handle data ataupun buat statistik ataupun kena handle data, massage data. So korang kena cari projek-projek yang ada korang learn time zaman universiti yang melibatkan data analitik. Dekat situ korang perlu tulis di dalam resume korang dan perlu di-explain dengan baik, sebab itu adalah priority yang company itu nak cari. Okey, dalam kata yang lain, aku nak korang apply setiap company dengan different resume, bukan satu resume untuk semua company. Dia tidak boleh begitu. Sebab tu aku cakap quality over quantity. Korang kena check company apa yang korang nak apply, korang kena tengok job description apa yang korang nak apply, dan korang kena masukkan keyword-keyword yang ada dalam JD tersebut dalam resume korang. Dan yang terakhir, lepas korang hantar, korang kena follow up. Memang kadang-kadang korang hantar through system, korang tak tahu kan. Apa yang boleh korang lakukan adalah pergi ke website company tersebut dan cari HR personnel ataupun HR pool email
dan hantar email yang menyatakan anda dah apply through sistem. Make yourself visible to them. Dan cara yang kedua, mungkin korang boleh cari HR company ini yang available dekat dalam LinkedIn. Bercakap tentang LinkedIn, tips aku ketiga adalah networking. Networking ini sebenarnya adalah sangat perlu dan sangat penting untuk korang ada. Sebab tu zaman universiti dulu, networking ini perlu start ketika korang first year. Macam mana korang nak dapat networking dengan company-company luar? Obviously, kalau korang kena pergi ke career fair ataupun career talk, company datang ke kampus korang. Networking ni sangat penting. Bagi aku, networking yang baik perlu bermula dengan sangat lama untuk memastikan orang ingat kau. Sebab tujuan networking adalah untuk make sure people remember you. Bila bercakap, macam contohlah, bila korang beza, korang ada kawan baik yang dah lama korang kawan, dan juga kawan yang korang jumpa daripada mana-mana program lah. Mesti korang tak tahu sangat pun nak cerita pasal kawan yang korang baru jumpa, compare dengan kawan yang korang dah lama baik, yang 5 tahun, 10 tahun. For sure korang boleh bercerita tentang makanan kegemaran mereka, apa yang mereka suka lakukan, dan apa do and don'ts untuk kawan korang tu. Betul tak? Same goes to the networking. Networking ini perlu bermula daripada bermulanya korang masuk universiti. Walau bagaimanapun, kalau korang tak pernah buat networking time zaman universiti, korang masih lagi tak terlambat. Korang boleh jalankan networking. Hari ini, kalau korang belum ada LinkedIn account, aku encourage korang untuk buka profile LinkedIn account. LinkedIn account ni sangat penting. Korang kena make sure LinkedIn account ini penuh dengan detail dan mention semua requirement yang perlu. Aku selalu bagi recommend kepada pelajar-pelajar aku macam mana buat LinkedIn yang baik. Just ambil apa yang dalam resume, alter sikit dan masukkan ke dalam LinkedIn. Korang kena tahu dekat dalam LinkedIn ni memang ada beribu-ribu HR. HR memang sangat suka account LinkedIn. Sebab account LinkedIn ini mempunyai potential candidate ataupun potential talent mereka. Jadi, jangan segan silu, start sekarang buat account LinkedIn dan connect with HR yang company korang nak apply. Daripada situ korang boleh start. Apabila korang dah request untuk connect dan approve, korang perlu say hi dan introduce yourself tentang you ni daripada mana-mana, what your background, apa yang you cari, dan at the end of the day korang boleh minta asking if there are any vacancies that available dan suit with my profile. Ataupun you boleh asking dengan dia, boleh tak dapatkan email untuk hantar vacancy. Dan selepas korang dapat benda tu, ini sangat penting dekat dalam networking, kena hantar hi dan bina reputation. Repo ni sangat penting bagi seseorang graduan untuk dikenal pasti oleh sesebuah company. Dan yang seterusnya, dekat dalam LinkedIn ni juga, kalau korang start ataupun korang tak tahu apa benda korang nak buat, korang boleh je buat status, korang boleh je asking for help. They are happy to help you. They are willing to share experience with you. Dan bagi aku, itulah yang sangat penting. Dan yang terakhir sekali dalam tips networking ini ialah build up the repo, keep contact, dan korang kena update tentang diri korang. Bukan update tentang korang nak kahwin ke, tu bolehlah kalau korang punya networking tu dah level kepada personal. Tapi kalau networking professional punya networking ni, just cukup update macam mengatakan tentang apa currently engkau punya kehidupan punya update. Mungkin sebagai contohnya, one of the recruiter ni korang connect tapi company ni tak ada vacancies, tapi korang suka company tersebut. Later, bila korang dapat company yang lain, sama industri, sama background of the company, just update. Hi Ali, your information I just get a placement dekat company ABC. So thank you so much for your help and for your advice to get for me to secure the first job. And then later, mana tahu tiba-tiba company Ali ni akan ada vacancy, dia akan ingat dan korang akan menjadi the first candidate yang dia akan contact. Tips yang keempat, yang seterusnya aku nak share ialah learn new skill. During pandemic ni, aku tahu akan ramai fresh grad mengambil masa yang lama untuk mendapat first pekerjaan mereka. Korang kena ada effort untuk learn a new skill. Sebagai contoh, skill-skill yang ada, banyak je platform-platform dekat internet yang memberikan latihan ataupun training secara free. Bagi aku, company akan bertanya kepada korang sepanjang 3 bulan, apa yang korang lakukan untuk memajukan diri korang? What the new skill? What the thing that you learn untuk yourself ni?
alangkah malangnya bila recruiter tanya apakah yang korang lakukan selama 3 bulan ni, dan korang menjawab tak ada apa-apa, amat malang lah. So make sure korang ada new skill yang korang learn, apa-apa sekalipun. Dan kalau boleh, ambil skill yang related dengan korang punya background of study. Selain tu juga, korang boleh juga apply internship lagi dengan company tu. Ini bukan internship yang zaman korang belajar, ini intern yang different. Kita faham kadang-kadang syarikat tidak ada budget sebab business dia impact sebabkan COVID-19 ni, pandemik yang berlaku. Tetapi korang boleh request dengan company tersebut untuk buat intern. Kalau dia boleh consider you guys sebagai intern, manalah tahu rezeki korang lepas korang intern dekat company tersebut, korang boleh dapat pekerjaan dengan company tu. Tiba-tiba lah kan, tahun depan semua pandemik ni dah okey, business company tu pun okey, dan korang being hired disebabkan oleh kualiti kerja yang korang lakukan time korang intern. Dan selain tu juga, please kerja je apa-apa yang ada sekarang untuk for the sake korang dapat your betul-betul first job. Kerjalah sebagai retail ataupun dekat mana-mana kedai. Sebab bagi aku, kerja-kerja itu membantu korang untuk gain a new experience, gain a new skill. Dan juga yang paling penting, manalah tahu daripada korang bekerja tersebut, korang akan gain more network. Network ini adalah yang sangat penting. Tips yang terakhir yang aku nak share dengan korang ini ialah don't give up. Buat apa-apa saja dekat dunia ni, tolong jangan give up. Tolong jangan menyerah kalah dengan awalnya. Sebab bagi aku, kalau korang nak dapat kerja, korang kena usaha. Usaha-usaha inilah sebenarnya adalah penting bagi korang. Sebab kita tahu, kalau korang tak berusaha, kalau korang tak buat apa-apa, korang tidak akan dapat apa-apa. Bab kata pepatah, kalau korang tak akan dapat sagu kalau korang tak pecahkan ruyungnya. Macam itulah juga untuk mencari pekerjaan ini. Bila korang masih lagi tak dapat kerja, don't give up. Macam mana-mana tips aku tadi, korang kena check balik diri korang. Kenapa korang tak dapat kerja? Kenapa korang masih lagi belum mendapat peluang interview? Check balik resume korang. Resume ni bagus ke? Nak compare dengan orang lain? Dapatkan feedback daripada kawan-kawan. Lepas tu korang kena buat networking, buat research tentang company punya job availability yang ada pada time pandemik ini, dan bina networking. Itu adalah perkara-perkara yang korang kena buat, dan korang kena rotate selama-lamanya lah, apa-apa sekalipun. At the end of the day, insyaAllah one day korang akan dapat kerja. Okay? Itu saja daripada aku. Moga tips-tips ini bermanfaat. Aku akan share lagi tips-tips yang lebih baik untuk korang berkaitan career dan juga kerjaya. Komen dekat bawah kalau korang perlukan perkhidmatan aku ke. Aku akan cuba tolong menjawab persoalan-persoalan korang tentang kerjaya, tentang untuk mendapatkan pekerjaan, tentang company-company apa yang still hiring, dan juga aku boleh memberikan contoh-contoh dan idea-idea company apa yang ada untuk korang. Okay, itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan semoga korang murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.